Dan oleh sebab itu tuan-tuan, kita lihat peperangan yang dirancang oleh mereka sekarang melibatkan seluruh dunia. Blok biru menentang blok merah. Di manakah kita? Sama ada kita suka atau tidak, Malaysia masih warna biru. Dan seluruh negara Islam sudah warna merah. Malaysia masih warna biru. Dan apakah akibat daripada sikap itu? Dan saya serah pada tuan untuk merenunginya. Dan sekarang benar-benar kita hadapi peristiwa ini. Dunia sedang menumpahkan darah. Satu di pihak yang benar, satu lagi pihak yang palsu. Yang satu lagi di pihak yang tidak jelas benar atau palsunya. Di manakah kita berada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pergolakan dunia hari ini dan apakah impaksnya ke atas umat Islam? Marilah kita sama-sama renungkan dan ruangkan masa untuk kita lapangkan perasaan kita untuk melihat peristiwa yang sedang berlaku dalam dunia hari ini. Inilah yang menjadi tema pada khutbah yang dibaca pada hari ini, dan temanya adalah kesatuan dan persamaan manusia. Dan diulang sekali lagi khutbah Rasulullah. Ya ayuhan nas ala inna rabbakum wahid. Wahai manusia sekalian, ketahuilah bahawa Tuhan kamu Tuhan yang satu. Wa inna abakum wahid, dan ayah kamu yang satu. La fadla li amriyin ala ajamiyyin, tidak ada kelebihan orang Arab ke atas orang bukan Arab. Wala li jamiyyin ala arabiyyin, tidak ada kelebihan orang Arab bukan Arab ke atas orang. Wala ahmaru ala aswada, tidak ada kelebihan orang kulit merah ke atas kulit hitam. Wala aswada ala ahmaru, tidak ada kelebihan orang kulit hitam ke atas orang kulit merah. Illa bittaqwa, kecuali yang membezakanlah takwa. Abalagtu, apakah saya telah sampai kepada tuan-tuan semua, kata Rasulullah? Qalu bala Rasulullah. Kemudian kami menyaksikan Rasulullah telah sampai kepada kami. Kemudian Rasulullah bertanya, ayu min hadza, hari ini hari apa? Mereka menjawab, hari inilah hari haram. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, ayu syahrin hadza, ini bulan apa? Maka mereka menjawab, inilah bulan haram. Masa Rasulullah bertanya lagi, ayu baladin hadza, ini bumi apa? Maka mereka menjawab, ini bumi haram. Apakah yang Rasulullah ingin istihakan? Ialah kalimah selepas ini. Fa inna Allah qad harama bikum dima'akum wa amlakum. Sesungguhnya hari ini saya istihakan ke Rasulullah, Allah telah mengharamkan dalam kamu untuk menceroboh darah dan harta kamu. Dan Rasulullah mengatakan, wala adri, saya tak tahu, aw anrakum, ataupun saya telah sampaikan dengan sempurna pada kamu, amla, ataupun tidak. Karmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladkum hadza abalagtu, di bumi yang haram ini, di bulan yang haram ini, dan di hari yang haram ini. Apakah saya telah sampai kepada tuan-tuan semua? Rasulullah bertanya. Qalu bala Rasulullah. Dan mereka menjawab, Rasulullah telah sampai kepada kami. Maka jawab Rasulullah, Iballigh asyahid ala wa'ib, hendaklah yang hadir hari ini sampaikan pesanan saya ini kepada yang tidak hadir. Inilah di antara pesanan Rasulullah, pesanan yang terakhir. Dan saya ambil peluang juga untuk mengambil ini sebagai sempurna kepada perbincangan kita hari ini. Darah ditumpahkan hari ini, sedangkan Rasulullah memberikan jaminan bahawa hak asasi manusia adalah darah terpelihara, nyawa terpelihara, harta terpelihara, tetapi itulah yang diceroboh hari ini. Wahai manusia, sesungguhnya kami mencipta kamu daripada laki dan wanita, dan kami jadikan kamu kaum, bangsa, kabilah, supaya kamu saling kenal mengenali. Dan sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dalam kamu ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha khabir. Para jemaah sekalian, izinkan saya untuk lihat apakah yang berlaku hari ini. Darah umat Islam diceroboh. Dan kita lihat nasib Palestin tidak pernah berubah. Negara mereka dibom. Sudah 75 tahun mereka menerima mihnah yang sangat dahsyat. Negara mereka daripada negara Palestin yang merdeka, yang mereka warisi sejak pada zaman Nabi Nuh AS, yang mereka adalah bangsa Kanaan, dan mereka dituduh bahawa bumi inilah bumi orang lain, bumi Yahudi. Mereka dimusnahkan, dan kita lihat nasib mereka sekarang telah mungkin ada perubahan. Selepas berita yang terkini kita lihat beberapa minggu sebelum hari ini, 2 minggu lepas barangkali, satu berita yang tersiar pada dunia bahawa Presiden Palestin
Mahmud Abbas telah melawat China dan buat pertama kali pemimpin Arab ini mengunjungi China. Tentulah ada satu perkara yang besar tentang Palestin. Rupa-rupanya China memperakui kemerdekaan Palestin. Dan inilah yang menyebabkan kuasa besar dunia Tentera Azab yang dipimpin oleh Amerika, yang di belakang Yahudi, sangat marah dengan peristiwa ini. Peristiwa ini dilihat oleh Tentera Azab moden sebagai satu ancaman yang besar, dan berita ini tersiar secara meluas di seluruh dunia. Apa yang dijanjikan oleh China kepada umat Islam di Palestin ialah kemerdekaan harus diberikan sepenuhnya kepada Palestin. Tetapi sayang, tanah Palestin harus dikorbankan. Sebahagian tanah Palestin akan diserahkan pada Yahudi dan sebahagian yang masih ada akan diiktiraf oleh China sebagai kuasa besar dunia akan kemerdekaan Palestin, dan inilah berita yang menjadi perbincangan umat Islam barangkali 2 minggu lepas. Inilah persidangan di antara negara Arab Palestin dan pemimpin China. Presidennya barangkali mengambil perkara ini sebagai politik, tetapi umat Islam di Palestin memberikan harapan. Sebahagian pejuang-pejuang di Gaza mereka tidak iktiraf, sebab bagi mereka tidak ada kompromi. Negara mereka yang dirampas oleh Yahudi harus dipertahankan sepenuhnya. Merdeka, syahid ataupun berjaya ataupun syahid. Tetapi kita lihat apakah yang berlaku. Perbincangan dilakukan oleh Mahmud Abbas sebagai wakil Al-Fatah di Palestin yang menguasai di West Bank, sedangkan Gaza yang sedang berjuang habis-habisan. Maka apakah impact kepada umat Islam seluruhnya? Tuan-tuan yang hormati, China mengisytiharkan kepada dunia bahawa China mendukung Palestin merdeka. Ini menimbulkan kemarahan Yahudi, Amerika dan seluruh tentera Eropah telah bangkit dan membuat sesuatu. Apakah yang mereka lakukan? Dan kita lihat dalam pertemuan ini, China mengatakan bahawa Palestin harus dimerdekakan sekarang. Barangkali tidak ikhlas. Barangkali kerana mereka ingin menunjukkan sebab mereka ada konflik di Taiwan, maka sikap China ini kita harus berhati-hati. Dan kata China, Jerusalem Timur harus diserahkan kepada Palestin yang sekarang dicerobohi oleh Yahudi. Dan Jerusalem Timur harus dijadikan kapital kepada Palestin. Kemudian Jerusalem Barat diberikan kepada Yahudi. Nampak seolah-olah adil tetapi tidak adil. Sebab seluruhnya ialah bumi Palestin. Seolah-olah mereka merampas tanah kita dan untuk berdamai harus kita iktiraf apa yang mereka rampas. Itulah di sisi pejuang-pejuang di Gaza. Tetapi sekurang-kurangnya apa yang disebut oleh China ini menimbulkan kemarahan negara yang bertahankan negara haram Israel. Mengikut China, kita harus kembali kepada sempadan 1967. Tuan-tuan, pada tahun 1967, satu peperangan besar, Yahudi Israel yang disokong oleh Eropah, disokong oleh Amerika, menghancurkan negara jirannya. Dan harus dikembalikan sempadan sebelum 1967 kepada Palestin. Itulah cadangan China. Sedangkan Israel ingin mengambil seluruhnya bumi Palestin. Walaupun kita lihat pandangan penduduk Gaza berbeza sama sekali. Mereka tidak akan berkompromi selagi bumi yang mereka pijak tidak dimerdekakan sepenuhnya. Tetapi apa yang dilakukan China sudah membangkitkan kemarahan daripada Yahudi. Dalam konteks ini kita lihat Mahmud Abbas mengatakan bahawa sekurang-kurangnya kami mendapat kembali tanah sempadan 1967. Walaupun kami tak dapat semua, kami dapat sebahagian. Tetapi ini belum mendapat persetujuan daripada pejuang-pejuang di Gaza. Inilah untuk kita sama-sama umat Islam, di manakah kita melihat umat Islam sedang diredu malang. Dalam konteks ini, keluar berita Arab mengatakan ketika Mahmud Abbas di China, dia telah sakit dan dibawa ke hospital. Bohong. Berita yang bohong. Sebab mereka sangat marah dengan rundingan dan China memberikan hak Jerusalem Timur yang dirampas oleh Yahudi sekarang kepada Palestin kembali. Dan China akan menjadi galang ganti untuk mendapatkan kembali Jerusalem Timur. Demikian juga Rusia. Putin mengisytiharkan bahawa Palestin harus diserahkan kembali kepada seluruh rakyat Palestin.
Itu sebab orang Palestin bersama dengan Rusia. Sebab Putin berjanji bahawa perjuangan selepas Ukraine ialah perjuangan orang Palestin. Dan pembebasan Palestin sedang memberikan sokongan kepada Rusia supaya segera membebaskan Palestin daripada cengkeraman Yahudi. Itulah berita yang bagai tak sampai ke negara kita. Tuan-tuan, inilah sempadan yang diminta oleh China. Walaupun sempadan ini sempadan yang separuh untuk Yahudi, separuh untuk Palestin, masih tidak diterima oleh pejuang-pejuang yang merdeka jiwanya. Dan inilah yang ditunjukkan dalam bahasa bersatu. Fatah ingin berkompromi walaupun tak separuh. Dan dalam konteks ini, berita yang keluar di Timur Tengah mengatakan dia dimasukkan ICU di China sebab inilah kemarahan yang tidak dapat dibendung lagi oleh tentera Hazard dan kucu-kucu mereka. Segera China menghantar Yahudi ini. Yahudi Ukraine ini yang menjadi setiausaha negara China bernama Antony Blinken yang sangat jahat. Segera ke China. Berbincang dengan China supaya berhenti memberikan pengiktirafan kepada Palestin. Dia adalah Yahudi yang merancang supaya dijadikan Ukraine sebagai negara Yahudi. Moyangnya ialah Yahudi yang tulen yang lahirnya di Ukraine yang berjuang untuk hancurkan Rusia. Hancurkan Rusia bermakna hancurkan Islam sebab Islam sedang tumbuh di Rusia dengan cepatnya. Ini Yahudi yang menjadi penguasa mereka sekarang, bukan presidennya. Segera dia bertemu dengan presiden, tetapi presiden China tidak rela untuk bertemu dengannya. Dia bertemu dengan menteri luar China dan perundingan gagal. Perundingannya gagal di bumi China sebab Blinken minta supaya China tidak memberikan sokongan kepada Israel sebab tidak memberikan sokongan pada Palestin sebab Palestin akan diambil oleh Israel sepenuhnya. Bukan sahaja apa yang telah diambil tetapi yang belum diambil harus diambil kembali sepenuhnya. Perbincangan gagal dan berita dunia mengatakan kami datang ke China ialah untuk perundingan. Sedangkan sekarang kita lihat Amerika sedang berada di Laut Taiwan, menceroboh Taiwan. Sebagaimana NATO menceroboh Ukraine, demikianlah Amerika menceroboh Taiwan dan sekarang mereka datang untuk mengatakan kami ingin menyambung hubungan baik dengan China. Perbohongan yang jelas dalam perundingan tersebut. Apa yang disebut oleh China dan Blinken mengatakan bahawa misinya ke China tidak berjaya sama sekali. Misinya ialah untuk supaya China berhenti mengiktiraf Palestin, tidak berjaya. Dan kata presidennya, kata Perdana Menteri China mengatakan bahawa harapan anda untuk China memberikan sokongan pada Israel, kepada Israel sia-sia. Dan oleh sebab itu Amerika memanggil China sebagai diktator. Inilah sikap negara besar terhadap negara besar apabila tidak bersama mereka. Rupa-rupanya Perdana Menteri China, Presiden China lebih rela bertemu dengan Bill Gates, tokoh Yahudi yang lain, daripada bertemu dengan Blinken yang jelas mereka ingin menceroboh seluruh Ukraine dan seluruh Palestin ingin diambil oleh Yahudi. Sekurang-kurangnya Presiden China lebih rela bertemu dengan Bill Gates dalam usaha yang lain. Tuan-tuan penjemaah, inilah di antara perkara yang saya ingin boncang tuan-tuan. Ketika kita menyambut Hari Raya Korban, umat Islam sedang berkorban. Mereka sedang berjuang di Palestin umpamanya hari ini. Siapakah Blinken ini tuan-tuan? Blinken ialah Yahudi yang paling ganas di Amerika. Dan yang paling ganas inilah yang dipilih menjadi menteri luarnya. Ataupun setiausaha luar bagi Amerika. Dan dia anak beranak daripada Ukraine. Ukraine ialah negara yang sedang mereka ingin jadikan transit untuk masuk ke Rusia. Dan apa perancangan mereka tersekat apabila Rusia memasuki Ukraine, sedangkan Ukraine adalah sebahagian daripada Rusia satu masa dulu. Ukraine adalah sebahagian daripada Rusia satu masa dulu yang dihancurkan oleh Amerika pada tahun 1991. Amerika memecahkan Ukraine keluar daripada Rusia. Sekarang tiba masanya Ukraine ingin diambil kembali oleh Rusia kepada sebagai negaranya. Sebagaimana China ingin mengambil Taiwan sebagai negaranya. Begitulah perjuangan perlakuan yang dilakukan oleh Yahudi dunia yang sedang bertapak di Amerika. Tuan-tuan.
Inilah yang menaja Presiden Ukraine yang dilatih oleh pemuka-pemuka Yahudi dunia. Dan Blinken adalah seorang daripada think tank mereka dalam konteks untuk menjadikan Ukraine sebagai bumi kepada Yahudi. Tetapi hasrat mereka segera disekat oleh Putin. Sebab mereka ingin masuk ke Ukraine ialah dengan tujuan untuk menghancurkan Islam di Rusia. Itulah tujuan mereka sebenarnya. Ukraine ingin dijadikan negara Yahudi. Walaupun Yahudi hanyalah 1% di Ukraine, dalam pertandingan Presiden Zelensky ini telah memenangi dengan majoriti yang banyak. Rupa-rupanya dengan rasuah yang paling tinggi dilakukan dalam sejarah dunia. Seorang Yahudi yang hanyalah 1% dalam konteks demokrasi dipilih menjadi presiden dengan rasuah yang sangat banyak. Ini disebut oleh Putin bahawa CIA lah yang menaja rakyat yang menaja rasuah yang besar di Ukraine sehingga Ukraine telah muncul sebagai negara rasuah yang paling besar di dunia. Demi untuk melantik presiden Yahudi untuk menjadi presiden di Ukraine dan perancangan mereka jauh lebih luas daripada apa yang kita sebut tadi. Kita lihat. Rusia terpaksa mempertahankan negara mereka. Dan sekarang setelah setahun lebih peperangan di Rusia telah berlaku, di Ukraine berlaku. Peperangan tidak berpihak kepada NATO dan tidak berpihak kepada mereka. Dan kata Putin, Daurukum ba'd Ukraina. Wahai Israel, selepas tamat kami di Ukraine, tempat kedua yang kami akan bebaskan adalah Palestin. Palestin akan kami serahkan kepada orang Islam. Berita ini tidak sampai ke Malaysia. Berita ini hanya disiarkan oleh umat Islam di Palestin. Oleh sebab itu, perjuangan ini ialah Musa Abu Marzuk, iaitu politik Hamas, anggota politik Hamas, yang mengatakan bahawa inilah perjuangan yang dia nantikan. Dia sedang menanti bahawa negaranya akan dibebaskan walaupun bukan orang Islam. Dia mengharapkan bahawa Amerika mendapat pengajaran, Yahudi dapat pengajaran dalam peperangan di Ukraine dan diharapkan segera Palestin dibebaskan walaupun bukan oleh orang Islam. Zawal Israel bada. Kejatuhan Israel telah bermula. Dan wang US dollar telah semakin merudum. Wang US dollar yang menjajah dunia hari ini telah semakin merudum. Walaupun pertukaran wang kita dengan Amerika masih meningkat, tetapi US dollar sendiri telah semakin merudum. Dijangkakan kuasa dunia wang US dollar akan berakhir pada akhir tahun ini. Tuan-tuan dan semati. Apakah yang dibuatkan oleh Yahudi? Inilah gambar di Palestin, di Jerusalem. Di mana ada Dome of the Rocks ataupun Masjid Aqsa kita terletak di situ. Mereka mendakwa bahawa Western Wall ataupun dinding barat di kawasan Aqsa Sharif ini ialah tempat bangunan apa yang mereka sebut sebagai The Solomon Temple. Walaupun mereka tidak ada bukti, tetapi mereka mengatakan Masjid Aqsa harus diruntuh. Sebagai gantinya, bangunan baru yang mereka sebut sebagai Solomon Temple harus diganti untuk mengambil tempat Masjid Aqsa. Perancangan mereka untuk meruntuhkan Masjid Aqsa pada tahun 1997. 1997 harus telah selesai Masjid Aqsa diruntuhkan. Tetapi mereka tidak sempat untuk meruntuhkan sepenuhnya. Dan perancangan mereka ialah pada tahun-tahun yang akan datang dalam masa dekat, Masjid Aqsa harus dihancurkan dan Temple of Solomon akan menggantikan Masjid Aqsa. Tiba-tiba China memberikan sokongan pada Palestin dan menimbulkan kemarahan kepada seluruh tentera azab moden. Dalam konteks ini kita lihat, mereka telah meruntuh daripada bawah dan mereka telah melakukan ini puluhan tahun lepas. Dan mereka ingin menunjukkan kepada dunia bahawa kawasan inilah kawasan orang Yahudi asalnya. Tetapi apa yang mereka temui, bukti arkeologi ialah mereka temui penggalian yang ditinggalkan oleh bangsa Kanaan. Siapakah Kanaan? Kanaan ialah keturunan Nabi Nuh AS. Dan mereka mendiami Palestin sejak zaman berzaman sebelum Nabi Ibrahim AS datang ke Palestin. Nabi Ibrahim datang daripada Iraq dan bermusafir ke Palestin. Dan maksudnya ialah Nabi Ibrahim datang lebih lewat ke bumi Palestin daripada orang Kanaan sendiri. Maksudnya orang Yahudi datang daripada keturunan Nabi Ibrahim
datang lebih lewat kepada bumi Palestin dan bumi Palestin dipunyai oleh orang Kanaan. Itulah sejarah yang benar. Kita kembali pada tahun 1967. Jeneral besar mereka ialah Mossi Dayan yang telah menawan bahagian timur Jerusalem. Pada 11 Jun 1967, negara yang kecil mengalahkan negara Arab sekelilingnya termasuk Mesir yang perkasa. Dalam masa yang sangat singkat, dan mereka masuk ke Masjidil Aqsa. Dan inilah gambar-gambar bagaimana mereka menceroboh Masjidil Aqsa pada tahun 1967. Sedangkan bangsa bersatu sedang memerhatikan. Bangsa bersatu memberikan ruang supaya Yahudi membunuh sebanyak mungkin. Dan mereka tidak bersidang. Mereka hanya bersidang apabila umat Islam dibunuh sepenuhnya. Itu bangsa bersatu. Dan kita lihat bagaimanakah umat Islam, Yahudi menceroboh Masjid Al-Aqsa kita. Dan mereka menawan Masjid Al-Aqsa. Panglima besarnya ialah bernama Uzi Solomon Goren dan Mossi Dayan. Dan mereka telah berjaya masuk ke Masjid Al-Aqsa dan menawan Masjid Jerusalem sebelah timur. Ini gambar tahun 1997 yang mereka telah berjaya menawan Dome of the Rock. Sekarang kita runtuhkan. Pada tahun 1997, katanya kita runtuhkan sekarang. Dan mereka sudah bersedia untuk runtuhkan. Tetapi Mossi Dayan, yang mata sebiji tuan-tuan, mempunyai pandangan berbeza hari itu. Dia mengatakan kita jangan runtuh Masjid Al-Aqsa hari ini. Sebab saya bimbang, sekiranya kita runtuh Masjid Al-Aqsa hari ini, seluruh umat Islam akan bersatu dan menghancurkan kita. Kita tangguh sehingga kita merasakan umat Islam sudah semakin hancur dan kita hancurkan negara Islam lebih awal. Kemudian kita hancurkan Masjid Al-Aqsa. Kita hancurkan Iraq, kita hancurkan Mesir, kita hancurkan Jordan, kita hancurkan Afghanistan, kita hancurkan seluruh negara Islam. Lepas itu barulah kita hancurkan Masjid Al-Aqsa. Itu pandangan Mossi Dayan. Kami bimbang kalaulah Iraq bersama dengan Jordan, bersama dengan negara Islam lain bersatu termasuk Indonesia, kita akan hancur sebab kita kecil. Walaupun kita adalah superpower di belakang kita, tetapi saya bimbang, kata Mossi Dayan, kita akan dihancurkan di bumi Palestin sebelum bantuan daripada Amerika sampai. Kita tangguh. Rupa-rupanya perancangan ilahi untuk apa yang Masjid Al-Aqsa masih kekal sampai hari ini. Kemudian pada tahun 1997 kita lihat 18,000 umat Islam Palestin telah dibunuh. Lebih ratusan, 300 lebih umat Islam yang dihalau keluar daripada bumi mereka sendiri. Walaupun pada tahun 1948 mereka telah dihalau sebanyak hampir 1 juta. Mereka sudah dihalau 750,000 pada tahun 1948. Yang masih tinggal dihalau keluar pada tahun 1967. Dan mereka masih berjuang. Mereka tidak rela seinci pun bumi mereka diserahkan kepada Yahudi. Mereka berjuang, menang ataupun syahid. Itulah sebahagian daripada pejuang Palestin yang sedang berjuang. Kampung mereka telah hancur. Kampung Inwas, Yalo dan Sori dan sebagainya telah hancur lebur. Dan itulah nasib Islam. Bangsa bersatu masih tidak bertindak. Bangsa bersatu masih tidak bertindak dan membiarkan supaya Yahudi menghancurkan lebih banyak lagi sebelum mereka bertindak. Tuan-tuan, itulah dasar bangsa bersatu. Akhirnya apabila Islam telah hancur, mereka memanggil wakil bangsa bersatu untuk bersidang. Mereka bercakap, mereka bertengkar, mereka tidur dan buat resolusi. Resolusinya kita kutuk Yahudi, itu resolusinya. Dan Yahudi mengganas lagi. Resolusinya seperti berikut. Tuan-tuan boleh baca, saya tak sanggup baca. Dan apa yang mereka katakan adalah sebagai sendiwara semata-mata. Dan mereka ingin mententeramkan dunia sebab sekarang bangsa bersatu telah bertindak. Palestin telah diberikan hak. Walaupun rumah mereka telah dimasuki oleh Yahudi. Dan apabila persidangan Palestin di bangsa bersatu, maka orang Palestin mereka ada harapan yang besar pada bangsa bersatu. Tetapi sayang, mereka tidak bersama Palestin. Mereka bersama Yahudi. Maka tanah tinggi Golan telah hilang. West Bank dimasuki. Gaza Strip telah dijajah. Dan bahagian timur Jerusalem telah dicerobohi. Itu nasib Islam. Dan China mencadangkan supaya dikeluar semua kawasan ini kembali kepada Palestin dan hak asalnya dan diberikan kemerdekaan kepada Palestin. Itu cadangan China. Itulah cadangan Malaysia.
Itulah cadangan Indonesia, tetapi tidak diterima oleh pejuang Gaza, pejuang Palestin yang sejati. Ini ialah Ariel Sharon yang membunuh umat Islam begitu lama pada tahun 1982. Dia kata, saya nak beritahu anda satu perkara. Jangan takut kepada Amerika, sebab Amerika adalah ejen kita. Kita boleh lakukan apa saja dan Amerika akan bersama kita. Itu disebutkan Ariel Sharon. Dia membunuh umat Islam dan dia dibersihkan oleh media barat. Media barat memberikan hadiah keamanan kepada Ariel Sharon, kepada Peres, kepada penjenayah dunia, dan diberikan kepada hadiah Nobel Prize. Dan tujuanlah untuk menghina umat Islam. Tujuanlah untuk menghina umat Islam. Lihat, Ariel Sharon telah dibersihkan oleh media dan dia adalah sebersih-bersihnya, dan Gaza dibom lagi. Ini nasib Gaza yang diserang setiap masa dan ketika. Maka pejuang-pejuang Palestin telah muncul, anak-anak muda mereka muncul. Mereka tidak rela walaupun sejengkal pun mereka dicerobohi oleh Yahudi. Mereka tetap berjuang. Dan dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Iza fasada al-Syam fala khawfikum wala tazala tafatun min ummati mansurin la yadhurhum man khadarhum hatta takmasah." Apabila rusaknya penduduk Syam, maka tidak ada lagi kebaikan pada kamu. Apakah Syam, tuan-tuan? Syam ialah Palestin sekarang. Syria, Jordan, itulah Syam. Dan Rasulullah mengatakan, apabila ahli Syam telah rusak, iza fasadu ahli Syam, fala khawfikum, tidak ada lagi kebaikan pada kamu. Syam ialah pertahanan umat Islam terakhir. Tetapi Rasulullah memberikan jaminan, walan tazal ta'ifatun min ummati, ada satu kumpulan pada umatku, mansurin, dan dia diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu. Wala yadurhum man khadarhum hatta takmasah, dan tidak darurat pada mereka walaupun tidak ada orang yang menyokong mereka. Mereka akan terus berjuang dan yang berikan pertolongan kepada mereka adalah Allah SWT. Siapakah kumpulan tersebut? Apakah pejuang mereka yang berjuang yang Allah berikan pertolongan? Dunia tidak menyokong mereka. Bahkan negara jiran mengatakan pejuang-pejuang Palestin inilah sebagai pengganas. Apakah ada sebab hina apabila kita pertahankan negara kita? Kita disebut pengganas. Termasuk Saudi mengiktirafkan bahawa Gaza, peperangan perjuangan Gaza adalah pengganas. Dunia mengiktiraf pejuang-pejuang yang masih pertahankan negara mereka sebagai pengganas. Sayang tuan-tuan, kita lihat bagaimanakah anak-anak kita, anak Palestin dicerobohi oleh tentera yang bersenjata. Perjuangan diteruskan walaupun dengan seketul batu, maka itulah perjuangan yang tidak pernah tamat. Tuan-tuan, Palestin telah hilang. Palestin telah hilang nama dan ditukar menjadi Israel. Sekarang kalau kita cari Palestin tak jumpa lagi dalam Google, yang adalah Israel. Walaupun demikian, perjuangan diteruskan. Negara besar yang menubuhkan Israel membuat satu langkah lagi selepas mereka telah mengambil sebahagian besar tanah dan mereka minta berdamai. Apa yang mereka sebut sebagai perdamaian antara Israel dengan Palestin, dengan syarat Palestin mengiktiraf negara yang diduduki oleh Yahudi, Yahudi iktiraf Palestin yang masih tinggal sejengkal. Ini dilakukan oleh Trump. Perancangannya tidak berlaku secara sepenuhnya sebab dia dikalahkan oleh Biden. Biden pula mengikut Yahudi lembek untuk merampas sepenuhnya bumi Palestin. Dan Yahudi sangat marah pada Biden sebab Biden tidak bertindak untuk merampas seluruhnya bumi Palestin. Sepatutnya bumi Palestin telah diserahkan sepenuhnya kepada Yahudi, sedangkan China membuat keputusan bahawa dia akan merdeka ke Palestin bersama dengan Rusia. Tuan-tuan, Hamas diisytiharkan sebagai pengganas. Mula-mula sekali yang meletakkan Hamas sebagai pengganas ialah Saudi. Kemudian diikuti oleh seluruh Eropah. Kesatuan Eropah meletakkan Hamas sebagai pengganas. Kanada juga mengatakan dia pengganas. Israel sendiri, Jepun, USA, dan itulah nasib pejuang-pejuang yang berjuang kesorangan. Pejuang-pejuang yang tidak disokong oleh orang lain, termasuklah jirannya sendiri, tidak mengakunya. Mereka terus berjuang, tapi Allah yang menyokong mereka. Dalam hadis tadi, kalaulah tepat pejuang itulah yang dimasukkan dalam hadis yang mulia tadi. Tuan-tuan sebati, lebih malang negara-negara Arab sedang merancang untuk mengadakan normalisasi dengan Israel.
daripada Mesir, Jordan, Bahrain, kota UAE, Oman, mereka telah merancang untuk mengiktiraf dalam bentuk normalisasi. Maksudnya persahabatan dijalinkan, permusuhan dipadamkan, dan kita normalisasi bahawa ada hubungan dagangan dan sebagainya dengan negara haram Israel. Itu nasib Palestin. Negara umat Islam sendiri tidak mengiktiraf perjuangan Hamas. Tiba-tiba orang pakai Islam yang iktiraf perjuangan ini. Siapakah mereka? China dan Rusia yang mengiktiraf perjuangan mereka. Dan cukup pelik apabila umat Islam tidak mengiktirafnya, ada orang lain yang mengiktirafnya. Walaupun kita tahu tindakan mereka lah tindakan politik. Kita lihat Palestin. 2 tahun lepas mereka menceroboh pada setiap kali mereka merayakan perayaan mereka. Yahudi merayakan setiap 15 April sebagai hari mereka berjaya menewaskan Firaun. Dan mereka merayakan Passover. Perayaan Passover ini mereka harus bersyukur sepatutnya. Yang kita sebut sebagai hari Ashura. Tetapi mereka jadikan hari Ashura untuk membunuh umat Palestin. Pada setiap hari Ashura yang mereka sebut hari Passover, mereka akan masuk menceroboh Palestin. Menceroboh Masjid Al-Aqsa. Dan ini gambar 2 tahun lepas ketika kita diserang COVID. Umat Islam yang sedang beribadah dalam bulan puasa menjelang hari raya, mereka telah masuk menceroboh. Dan kecederaan yang banyak berlaku di Masjid Al-Aqsa. Dan pada tahun yang lalu, mereka merancang untuk meruntuhkan benar-benar Masjid Al-Aqsa. Sebab tugas menghancurkan Masjid Al-Aqsa ini diserahkan pada Trump. Trump tak sempat untuk hancurkan. Dan minta Biden hancurkan Masjid Al-Aqsa. Biden lembek, kata mereka. Dan harus mereka hancurkan sendiri. Kumpulan persatuan-persatuan yang melampau di Israel, mereka mengatakan biar kamilah runtuhkan Masjid Al-Aqsa. Dan kata pejuang-pejuang Palestin, kami akan menjadi galang ganti. Kami mati ataupun kami berjaya. Dan sekali lagi Masjid Al-Aqsa terselamat terlepas. Orang Malaysia tidak setenang air di lautan, di tasik. Sedangkan mereka sedang berjuang. Dan anak-anak kita mati jalan raya. Mereka merempit jalan raya. Dan umat Islam, pemuda-pemuda kita di Palestin, mati dalam perjuangan. Itulah beza antara kita dengan mereka. Sekarang, menjelang beberapa bulan lepas, ada satu usaha yang belum pernah dijadakan. Rusia mengambil inisiatif untuk mendekatkan semua negara Islam. Rupa-rupanya pemimpin komunis bercita-cita untuk menyatukan Islam. Dan dia telah membisikkan kepada Saudi, Iran itu bukan musuh anda. Iran Syiah, anda Sunni. Tetapi dalam konteks kita menghadapi musuh yang lebih besar, mari kita berdamai. Dan Putin telah berjaya mendekatkan Iran dengan Saudi. Satu peristiwa yang tak pernah berlaku dalam sejarah moden kedua-duanya. Iran dan Saudi mula berdamai. Dikatakan kedutaan Saudi akan dibina di Tehran, kedutaan Tehran akan dibina di Riyadh. Dan ini menimbulkan kemarahan yang tidak ada taranya kepada tentera Hazab yang menyokong Yahudi. Demikian juga telah ada hubungan yang sangat jelas di antara Arab Saudi dengan Iran. 2 negara yang tidak boleh bertemu sama sekali sebelum ini. Tetapi dengan pertolongan Iran, dengan pertolongan Rusia, marilah umat Islam berdamai. Marilah umat Islam berdamai. Sebab kita menghadapi musuh yang sangat besar. Musuh bukan saja musuh Rusia, bukan musuh China, tetapi musuh kamu umat Islam. Kalau kami kalah, kamu juga akan kalah. Dan kedudukan kamu akan hancur sekiranya kami kalah. Itu ialah kata-kata politik zaman mereka. Turki ialah NATO yang kelihatan bersama mereka. Tetapi mengubah haluan. Mengubah haluan kepada Rusia. Dan ini juga menyesakkan dada bagi tentera Hazab. Dan mereka merancang untuk mengalahkan Erdogan namanya. Dengan mengukakan satu calon untuk mengalahkan Erdogan. Tetapi Erdogan sangat liat untuk dikalahkan. Kesatuan Eropah telah bersedia untuk merayakan kemenangan lawan Erdogan dalam pilihan raya beberapa bulan lepas. Tetapi takdir menyembelahi Erdogan sekali lagi. Erdogan menang dan mereka sangat kecewa sebab mereka ingin menjadikan Turki sebagai tapak yang kembali kepada zaman Atatürk yang lalu. Tiba-tiba Turki mengisytiharkan kami ada hubungan yang rapat dengan Rusia. Tetapi kamu negara NATO,
NATO pun kami akan bersama dengan negara timur. Sebab sebahagian besar orang Turki berada di Turkistan, berada di kawasan timur, ialah sebahagian daripada kesatuan kami. China. China memberikan senjata yang banyak pada Rusia untuk menghancurkan NATO, Amerika dan Eropah. Dan tuan-tuan, itulah perkembangan yang sedang berlaku kini. Walaupun peperangan di Ukraine kelihatannya telah reda dengan kekalahan Amerika yang secara total, tentera Amerika telah kalah di Ukraine, tentera Eropah telah kalah di Ukraine, dan Rusia telah keluar sebagai pemenang tunggal. Berita jangan harap untuk kita dengar di CNN. Tuan-tuan kena dengar berita ini daripada umat Islam di Ukraine, umat Islam di Rusia. Inilah menyebabkan mereka sangat sempit dada. Amerika kalah di Ukraine. Amerika kalah di Vietnam satu masa dulu. Amerika kalah di Afghanistan. Amerika kalah di Somalia. Amerika kalah di Cuba. Amerika tak pernah menang dalam peperangan, tuan-tuan. Satu negara besar tetapi sangat pengecut tentera mereka. Kali terakhir mereka kalah di Ukraine. Sebelumnya mereka kalah di Afghanistan. Dan mereka terpaksa keluar dan meninggalkan Afghanistan untuk Taliban. Inilah yang sedang berlaku hari ini, tuan-tuan. Di mana umat Islam kita berada. Taiwan, China menjadi tempat medan peperangan baru. Taiwan adalah bumi China. Sebagaimana Ukraine adalah bumi Rusia. Yang memecahkanlah negara-negara besar satu masa dulu dalam Perang Dunia Kedua dan sebelumnya. Dan kita lihat sekarang, ini ialah perancang New World Order. Nama dia, tuan-tuan tahu dia nama dia? Dan dia merancang untuk menghancurkan negara Islam, pertamanya antaranya ialah Afghanistan, Iraq, Syria, supaya kita dapat hancurkan Masjid Al-Aqsa. Namanya Henry Kissinger, tuan-tuan. Usianya sekarang sudah 100 tahun. Tepat 1 tahun, pada tahun 2023 ini, usianya 2000, sudah 101 tahun. Dia merancang untuk hancurkan Afghanistan, untuk hancurkan Iraq, dan perancangannya telah berjaya. Dan dia adalah think tank terbesar dalam New World Order sekarang. Dan dialah yang mengarahkan Biden untuk hancurkan China tahun ini. China harus dihancurkan tahun ini. Perancangan daripada New World Order. Dan caranya lah masuk ke Taiwan. Lakukan provokasi di Taiwan supaya China membalas dan kita tuduh China yang menyerang Taiwan. Sebagaimana mereka tuduh Rusia yang menyerang Ukraine, sedangkan mereka lah yang memasukkan NATO ke Ukraine. Tujuan provokasi supaya berlaku peperangan di situ. Inilah perancangan besar mereka. Tetapi apa yang berlaku, tuan-tuan? Peperangan dengan China bukan peperangan dengan negara lain. Peperangan yang tidak mungkin pernah dihadapi oleh mereka. Dia akan tahu di manakah langit rendah atau tinggi apabila bertemu dengan tentera timur. Dan itu apakah hubungan dengan Islam? Dan kita sangat bimbang Asia Tenggara akan menjadi tempat peperangan. Mereka sedang melobi Indonesia menjadi pangkalan tentera mereka. Kita tak tahu apakah dibenarkan atau tidak. Mereka melobi di kawasan-kawasan Asia Tenggara. Kita sangat bimbang kalau mereka melobi negara kita. Tuan-tuan saya mati. Sekarang, peperangan dunia ketiga seolah-olah sedang dirancang. Korea Utara telah bersama dengan Rusia dan NATO yang sudah merancang untuk hancurkan Rusia telah berpecah belah sebab mereka sangat bergantung pada gas yang diberikan oleh Rusia. Oleh sebab itu kita lihat Korea Utara dengan tidak tanpa segan silu memberikan senjata mereka dalam perjuangan untuk menentang tentera Azad moden. Mari kita lihat satu kumpulan kewangan G7 yang dipupukkan oleh negara Eropah, yang dipupuk oleh Perancis, UK, Amerika dan sekutu mereka, termasuk Jepun. Mereka adalah kumpulan ekonomi yang menaja US dollar. Dan sekarang ada lawan mereka, BRICS, yang dipupuk oleh Brazil, Rusia, India, China, South Africa. Dan sekarang Bangladesh telah masuk, Venezuela telah masuk, yang mempunyai 3.2 bilion ahli. Sedangkan G7 hanyalah mempunyai 700 juta ahli. Dan tentulah BRICS akan mengalahkan G7. Melalui BRICS,
Rusia mengajak mari kita boycott US dollar. Wang fiat yang tidak diasaskan kepada komoditi. Wang yang disimbolkan mata sebiji ialah wang dajjal. Dan apabila dunia telah boycott Rusia, Rusia mengajak kita boycott US. Dan hasilnya lahir BRICS, diperkasakan BRICS. Dan BRICS sekarang mengambil peranan untuk menghancurkan rangkaian IMF. Jadi dibina oleh bukan dunia tetapi oleh keluarga Rothschild. Dan keluarga inilah yang telah menawan Amerika, yang telah menjajah Amerika, British, Eropah, Perancis. Keluarga inilah yang memberikan pinjaman kepada dunia dan dunia tersebut menjadi hamba kepada mereka. Mari kita dengar apa yang disebut oleh seorang pemimpin Ireland. Rusia masuk Ukraine 5 hari. Dunia bersidang. Seluruh kutub Rusia. Tetapi sudah 70 tahun, Yahudi menceroboh Palestin. Tak pernah ada persidangan untuk kita boycott Yahudi. Tak pernah. Tak pernah dunia boycott Israel dalam konteks pencerobohan dilakukan di Palestin. Tetapi 5 hari saja Rusia masuk ke Ukraine. Mereka telah adakan sekatan ekonomi kepada Rusia. Tetapi Rusia tidak dapat disekat. Sebab Rusia telah berancang untuk melakukan sebaliknya. Oleh sebab itu, semua US dollar telah ditarik balik daripada Rusia. Restoran-restoran Yahudi termasuklah KFC, termasuklah McDonald, Starbucks telah hancur di Rusia. Tapi masih berkembang negara-negara lain. Dan oleh sebab itu kita lihat semakin banyak negara yang bersama dengan BRICS untuk menghancurkan dolar US. Dijangkakan US akan hancur dan pencerobohannya di Afghanistan, pencerobohannya di Iraq menyebabkan Amerika akan bankrupt sebab ini dirancang oleh Yahudi. Yahudi rancang supaya Amerika bankrupt sebab Amerika dijajah oleh Yahudi, tuan-tuan. Amerika bukan ditadbir oleh orang Amerika, ditadbir oleh Yahudi. Yahudi merancang untuk hancurkan mereka. Satu perkara yang tuan-tuan tidak pernah terfikir. Sekarang kita lihat bagaimanakah G7 sedang berbincang dan mengajak segala negara untuk bersamanya, dan negara yang bersama BRICS telah semakin banyak. Iran, Bangladesh, Argentina, Saudi Arabia, UAE, Nigeria, Pakistan, dan hampir separuh dunia bersama BRICS. Malaysia masih belum. Malaysia masih lagi menjadikan angka SEM sebagai modal kita. Dan inilah BRICS yang sedang melawan US dollar. Dari segi peta kita sudah nampak US dollar ada hancur. US dollar telah hancur. Sebab lebih separuh dunia bersama dengan lawan US dollar. Dan ini peperangan ekonomi yang dilakukan oleh negara yang ditindas oleh US selama ini. Dan tuan-tuan, G20 lah gabungan negara-negara yang tertentu yang merancang sesuatu dunia. Dan sekali lagi, Blinken sekali lagi mengambil peluang ini untuk berjumpa dengan Rusia melalui Menteri Luar Rusia dalam bulan Mac lepas. Tujuannya ialah untuk supaya Rusia berhenti peperangan di Ukraine. Apa maksudnya? Maksudnya mereka telah kalah. Apabila mereka ingin berdamai, maksudnya mereka telah kalah. Mereka tidak akan berdamai sekiranya mereka kalah. Mereka menang. Sekarang mereka minta supaya Rusia berhenti peperangan. Dan dalam berita Arab yang saya terima daripada Rusia, mengatakan bahawa Blinken minta benar-benar supaya Rusia berhentikan peperangan. Maksudnya dari segi teknikal mereka telah kalah peperangan di Ukraine. Apa jawab Menteri Luar Rusia? Dengar perkataan dia. The war we are trying to stop was launched against us. Kamu suruh kami berhenti perang sedangkan kamu melancarkan perangan. Tuan-tuan dengar. Berita di Malaysia mengatakan Rusia menyerang Ukraine. Yang sebenarnya NATO menyerang Rusia melalui Ukraine.
Tuan-tuan ditipu oleh CNN. Dan the war we are trying to stop was launched against us. Kamu suruh kami berhenti, sedangkan kamulah yang melancarkan perangan pada kami. Sekarang kamu kalah. Dan kamu ingin tutup kekalahan ini dengan perundingan. Tidak ada masa untuk perundingan dengan kamu. Ukraine telah kalah. Rusia memenangi ke atas Ukraine, ke atas Amerika, ke atas Eropah yang mereka telah isytiharkan mereka menang di Ukraine. Berita di Malaysia jangan harap kita dengar. Di Malaysia tidak akan keluar berita ini. Bagaimanakah mereka menyerah kalah? Pada satu masa mereka ingin mengadakan serbuan habis-habis ke Rusia. Mereka berkumpul di Ukraine di bawah sebuah bunker. Tentera top, Jeneral Amerika, Jeneral NATO, Jeneral Ukraine, Jeneral setiap negara kesatuan Eropah sedang berbincang di bawah bunker, di bawah di Ukraine. Dan supersonik Rusia telah masuk ke bunker tersebut, menyebabkan 300 jeneral dan tentera pangkat tinggi negara kesatuan New World ini telah hancur. Mereka angkat tangan. Berita tak sampai ke Malaysia. 300 jeneral mereka termasuk pangkat tinggi telah mati bergelempangan dalam bunker yang mereka tak sangka supersonik Amerika Rusia boleh masuk. Dan mereka mengalah di Ukraine. Itu sebab mereka ingin hentikan peperangan. Kalau mereka mengatakan Palestin dengan Israel harus berdamai, maksudnya Israel telah kalah. Mereka tidak mungkin berdamai sekiranya mereka menang. Kenapa Blinken desak supaya Rusia berhenti peperangan ke atas Ukraine, sedangkan dia tidak pernah mengisytiharkan Israel berhenti peperangan ke atas Palestin? Double standard yang cukup jelas. Bagaimanakah kita lihat muslimat dizalimi oleh tentera lengkap bersenjata Israel? Dan ini Blinken tak ambil kira. Blinken tak ambil kira. Lebih menyesakkan dada Amerika ialah India menyatakan dia bersama Rusia. Lebih menyesakkan dada hampir seluruh dunia bersama dengan Rusia, tidak bersama mereka. Dalam BRICS tadi kita lihat Malaysia dicapkan merah, bukan merah utama, merah yang dipropos untuk menjadi negara BRICS. Tapi Malaysia belum buat keputusan. BRICS ingin mencantumkan seluruh negara Islam di bawah BRICS. Tetapi apakah Malaysia bersedia atau tidak? Pakar ekonomi kita boleh menjawabnya. Dan dalam konteks ini, tuan-tuan, mereka dapat standard minta Rusia yang berhenti peperangan, sedangkan mereka yang memulakan peperangan di Ukraine. Mereka membawa tentera NATO masuk ke Ukraine. Mereka membawa tentera mereka masuk ke Poland dan supaya Rusia masuk perangkap mereka dan menyerang Ukraine dan tuduh Rusia menyerang Ukraine. Dan orang Malaysia hampir 1% percaya bahawa Rusia menyerang Ukraine. Tuan-tuan semati. Inilah gambar yang menyesakkan dada mereka yang bernama New World, sebab satu demi satu negara dunia tidak bersama mereka lagi. Turki, sebuah kuasa tentera terbesar NATO, tidak bersama mereka lagi. Walaupun Turki adalah ahli NATO, tidak bersama mereka lagi. Oleh sebab itu, mereka menyokong Kemal Kılıçdaroğlu untuk mengalahkan Syekh Erdogan kita. Tetapi percubaan mereka tidak berjaya. Perancangan telah dilakukan begitu rapi dan mereka telah membuat kajian bahawa Erdogan akan kalah. Mereka telah bersedia di Brazil untuk merayakan kemenangan musuh mereka, musuh Erdogan, iaitu Kemal Kılıçdaroğlu. Tetapi tidak berjaya untuk melakukan demikian. Dan apakah maksudnya? Tuan-tuan lihat bagaimana masa kempennya. Kempen Erdogan dengan lawan-lawannya Kemal bukan antara individu dengan individu, tetapi dunia dengan dunia. Dunia timur dengan dunia barat sedang berperang melalui proksi mereka. Sebab Darglu ini ialah proksi kepada dunia yang memasuki Ukraine. Dia disokong oleh dunia antarabangsa. Oleh sebab itu, kata Erdogan, West will never like Turkey because ... Barat tidak akan reda dengan Turki selama-lamanya. Walaupun selama ini Turki bersama Amerika, Turki bersama Israel, Turki bersama Eropah, tetapi mereka masih belum puas hati. Sebab Turki menyekat Sweden daripada masuki NATO. Kenapa? Sebab mereka kalah di Ukraine, mereka ingin jadikan Sweden sebagai
perang Cia baru untuk peperangan lawan Rusia, dan Turki tidak membenarkan Sweden memasuki NATO, dan ini menimbulkan kemarahan yang sangat berat daripada New World Order. Dan kemenangan tipis 52% ini cukup genting untuk umat Islam. Itulah tuan-tuan yang saya dapat gambarkan. Kita lihat apakah sebabnya Erdogan telah membina satu lapangan terbang terbesar dunia di Istanbul, dan dalam masa 30 tahun akan datang Turki ingin menjadi superpower dalam tentera, dan inilah yang tidak mungkin diredai oleh Barat. Walaupun Turki bersama dengan, dalam konteks bersama dengan NATO, tuan-tuan, Turki terpaksa blok Sweden daripada masuk NATO sebab dia akan menghancurkan seluruh negara timur melalui Sweden. Sebab Sweden adalah mempunyai sempadan yang terus dengan Rusia. Apabila mereka tidak boleh masuk melalui Ukraine, mereka tidak boleh masuk melalui Chechen, mereka sedang merancang melalui Sweden, dan itu sebab Turki tidak membenarkan Sweden masuk ke NATO. Akibatnya, Turki ditekan setekan-tekannya, lira jatuh sejatuh-jatuhnya, dan itulah kita lihat sebahagian daripada permainan mereka terhadap negara Islam. Dan kita juga terlibat. Bagaimana permainan mereka? Dan apabila kita lihat satu lagi tempat peperangan yang sedang dirancang oleh Amerika bersama Yahudi, bersama Eropah, ialah Crimea. Sebenarnya mereka bukan ingin masuk Ukraine lebih awal, tapi mereka ingin mengambil Crimea. Tetapi Crimea ini ada hubungan dengan Laut Hitam yang lebih sukar untuk masukinya. Jadi mereka tangguhkan. Sebenarnya mereka untuk mengambil Crimea. Dan tuan-tuan, Crimea ialah negara umat Islam satu masa dulu yang dibina oleh orang-orang Tatar. Tatar datang untuk menghancurkan Islam, tetapi bila mereka hancurkan Islam, mereka memeluk Islam beramai-ramai. Mereka membina negara Islam Crimea satu masa dulu. Apabila jatuh Osmania, diambil alih oleh Rusia. Sekarang Crimea di bawah Rusia. Mereka sangat berminat untuk mengambil Crimea sebab dia dapat mengawal Black Sea ataupun Laut Hitam. Dan oleh sebab itu tuan-tuan, kita lihat peperangan yang dirancang oleh mereka sekarang melibatkan seluruh dunia. Blok biru menentang blok merah. Di manakah kita? Blok Yahudi, Eropah, Amerika menentang Rusia, China, Islam. Dan dia mengulangi kembali sejarah Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama ialah seluruh tentera Ahzab moden yang dipimpin oleh British dan Jerman, dan dipimpin oleh Perancis dan juga British, ingin mengalahkan Osmania. Yang disokong oleh Jerman, akhirnya Osmania jatuh, Jerman jatuh dalam Perang Dunia Pertama. Dalam Perang Dunia Kedua, Jerman hancur sekali lagi. Dan tuan-tuan, itulah sekarang mengulangi Perang Dunia yang Pertama. Sekarang belak merah menentang belak biru. Sama ada kita suka atau tidak, Malaysia masih warna biru. Dan seluruh negara Islam sudah warna merah. Malaysia masih warna biru. Dan apakah akibat daripada sikap itu? Dan saya serah pada tuan untuk merenunginya. Dan Allah berfirman dalam surah Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yasqara bikal malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu berkata kepada mereka, sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah di atas muka bumi. Qalu atajul biha man yusriha. Apakah ya Allah dikau ingin menjadikan mereka yang mengadakan kerusakan di atas muka bumi? Wa yusfiku dima, dan mentumpahkan darah. Wa nahnu sabihu wa bihamdik wa nuqaddisu lak. Dan kami bertasbih, kami bertahmid, kami memujikan Dikau ya Allah. Dan kata Allah, iqul ini alamu la ta'lamun. Kata Allah, aku mengetahui apa yang kamu tak tahu. Pertumpahan darah ialah firasat malaikat. Dan sekarang benar-benar kita hadapi peristiwa ini. Dunia sedang menumpahkan darah. Satu di pihak yang benar, satu lagi pihak yang palsu. Yang satu lagi di pihak yang tidak jelas benar atau palsunya. Di manakah kita berada? Dan banyak-banyaklah berdoa dan berzikir supaya kita dihindar daripada bencana yang sedang dirancang oleh mereka. Merah dan biru tidak dapat disekat lagi. Mereka sedang mencipta tempat-tempat yang terkenal, yang strategik. Mereka sedang merancang di Taiwan. Dan lebih menyesakkan dada kita, mereka sedang merancang di Turki supaya peperangan meletus dengan Greece. Dan itulah di antara perancangan mereka selepas mereka kalah di Ukraine. Mereka ingin membina kembali satu lagi medan peperangan di Sweden. Mereka ingin membina di seluruh dunia.
termasuk di Cyprus. Dan sekarang dunia telah terbelah pada dua, merah dan biru. Dan kita boleh tanya di manakah kita, dan perkembangan harus diberikan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Dan saya sudah dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.